Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Muhammad Nur Arif. Pada hari ini, kita akan belajar menulis perenggan. Unit 2, bercuti di Bukit Larut. Sebelum meneruskan pembelajaran kita, mari kita lihat objektif pembelajaran kita hari ini. Objektif pembelajaran kita yang pertama ialah murid dapat mengenal pasti bentuk perenggan dalam petikan. Objektif yang kedua, murid dapat menulis perenggan dengan betul dan kemas. Jadi hari ini kita nak belajar tentang perenggan. Hari ini cikgu nak guna buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 muka surat 9. Siapa yang ada buku teks tu boleh tengok buku teks. Okey, muka surat 9 ada satu karangan. Karangan ni ataupun cerita petikan tentang bercuti di Bukit Larut. Pada cuti sekolah yang lalu, ayah telah membawa kami sekeluarga ke Bukit Larut, Taiping, Perak. Maknanya kami sekeluarga ni telah pergi ke Bukit Larut. Ini semua cerita tentang mereka. Okey, sekarang ni kita nak tengok mana satu perenggan. Apa itu perenggan? Jika awak tengok buku ni, benda yang kita perlu buat yang pertama kita kena garis tepi. Okey, jangan conteng buku teks. Ini bayangkan di tepi ini ada garisan macam dalam buku tulis. Bila awak nak mula, awak kena buat garis tepi. Jadi dia akan bermula di tepi. Selepas garisan ni di tepi. Okey. Sekarang ni awak baca. Bila sampai menyeronokkan ni, titik. Nampak tak ni? Di sini ada ruang kosong. Ni, kawasan ni. Dia mulakan perkataan udara. Ada jarak sikit daripada garis tepi. Ini tandanya dia dah masuk perenggan yang kedua. Jadi perenggan pertama dia mana? Perenggan pertama dia ialah bermula daripada sini pada sehingga menyeronokkan. Ini ialah perenggan yang pertama. Bila ada kosong, dia masuk ke dalam sikit, dia jarak daripada garisan tepi. Ini ialah mulanya perenggan yang kedua. Sampai mana perenggan yang kedua? Udara di Bukit Larut sungguh nyaman. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Bunyi deruan air dari celah-celah batu sungguh menyegarkan. Titik. Nampak? Ini dia ada jarak daripada garis tepi. Jadi ini ialah dia ada jarak ni. Ini ialah perenggan yang ketiga. Ini yang pertama. Sekarang ni mula dari sini sampai menyegarkan, ini ialah perenggan yang kedua. Awak tengok. Bila dia dah titik sini, dia biarkan sini kosong. Maknanya, boleh tak awak sambung ni kat sini? Saya ni sambung kat atas. Tak boleh. Cikgu nak awak selang turun ke bawah. Selang satu baris. Barulah kita buat perenggan yang ketiga. Okey, mula daripada saya
sampailah ke C2. Ini ialah perenggan yang ketiga. Dan akhir sekali, kami tinggalkan Bukit Larut dengan pelbagai kenangan. Kami akan ke sana lagi pada masa akan datang. Ini ada jarak ni. Ini ialah perenggan yang keempat. Ada jarak. Ni dia dah sampai situ, dia turun bawah sini. Okey. Ini ialah bentuk perenggan. Sekarang kita akan lihat contoh karangan yang lain. Lihat karangan ini. Apa tajuk dia? Penebang pokok yang tamak. Cuba awak lihat, awak kira ada berapa perenggan cerita ni. Macam mana nak tengok perenggan? Bayangkan di tepi ini ada garisan. Jadi bermula dengan perenggan yang pertama. Perenggan pertama, awak kena ingat dia tulis bermula rapat di tepi garisan. Dia mula, perenggan pertama dia rapat di tepi garisan. Bermula daripada suatu hari sampailah menebang pokok. Dia dah tak muat sini, dia tulis bawah, semuanya rapat di tepi garisan. Okey, sekarang ni dia nak masuk perenggan yang kedua. Awak tengok ni. Ini ada jarak. Ada jarak dari tepi. Dia turun ke bawah, tak sambung perenggan pertama, dia dah masuk perenggan kedua. Dia mula perenggan kedua kena ada jarak dari tepi. Ini nak mula perenggan yang kedua. Satu je jarak dia. Bila dia dah tulis nama saya si Kerdil, saya tinggal. Tinggal ni tak muat kat sini, dia sambung bawah. Tinggal ni dia dah rapat di tepi garisan. Jadi yang jaraknya hanya mula-mula. Faham? Dia nak buat perenggan yang kedua, mula-mula dia kena jarak. Yang lain sambung bawah ni semua rapat di tepi garisan. Jadi dia dah sampai perenggan kedua, dah habis sampai si Kerdil. Dia nak masuk perenggan yang ketiga. Nampak ni ada jarak. Okey. Dia turun ke bawah, tak sambung. Dan dia ada jarak. Ini ialah bermulanya perenggan yang ketiga. Tulis lagi, Hasan bersetuju tanpa membuang masa. Dia pun membuat permintaan. Jadi, ini ada jarak. Ini dah masuk perenggan yang keberapa? 1, 2, 3. Perenggan yang keempat. Dan ni ada jarak ini. Perenggan yang kelima. Tengok lagi di atas ni. Sambung sebelah. Dia ada jarak. Ini ialah perenggan yang keenam. Dan akhir sekali ada jarak ini. Ini ialah perenggan yang ketujuh. Jadi semua sekali ada berapa perenggan? Ada 7 perenggan. Perenggan pertama. Ni mula perenggan kedua. Ini mula untuk perenggan yang ketiga. Ni keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Ingat, mula sahaja yang ada jarak. Yang lain dah tak muat di sambung bawah ni, dia rapat di tepi. Dah boleh faham tentang perenggan? Jadi sekarang ni kita nak buat latihan. Jadi keluarkan buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1. Buka muka surat 10, 11 dan 12. Dah buka buku aktiviti? Jom kita buat latihan. Muka surat 10. Padankan gambar dengan perenggan. Kemudian baca.
Tajuk kalangan kita ialah kegemaran Raihan. Sekarang ni awak tengok gambar dia, aktiviti apa yang dia tengah buat. Awak baca sini mana yang sesuai. Raihan dan sepupunya Hazirah suka bermain Sahibah. Mereka bermain pada waktu petang. Mana gambar Raihan dan Hazirah main Sahibah? Padankan. Okey, tengok latihan muka surat 11. Lengkapkan petikan dengan perkataan yang sesuai. Pertandingan Sahibah. Okey, awak baca ni. Baca kalangan ni. Awak isi tempat kosong dengan perkataan yang diberi. Masukkan perkataan tu dalam tempat kosong. Okey. Dan akhir sekali, muka surat 12, tulis perenggan di bawah. Ini ialah perenggan yang pertama. Bezanya apa? Perenggan yang pertama dia bermula rapat di tepi. Bayangkan ni ada garisan tepi ni. Dia rapat di tepi. Jadi awak pun mula rapat di tepi. Encik Fauzi dan anak-anaknya suka bermain catur. Tak muat, sambung di bawah sampai habis berfaedah. Ini pun sama. Bayangkan sini ada garisan. Ini dia bermula di tepi. Dahlia dan kakaknya pandai membuat origami. Tak muat, sambung di garisan bawah. Sekian saja kelas kita pada hari ini dalam mengenal pasti dan menulis perenggan. Kalau ada masalah boleh hubungi nombor cikgu. Cikgu harap semua dapat buat kerja dengan kemas dan betul. Assalamualaikum. Bye.